Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, di sini saya akan menerangkan berkenaan at-tamyiz. Apa itu at-tamyiz? Iaitu menjelaskan isim, iaitu nama yang samar-samar, iaitu yang tidak jelas. Baiklah, isim adalah dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah nama, menunjukkan nama. Okey, baiklah, lihat pada contoh, yabi'u Abdullah kilo gharaman tamran, yang bermaksud Abdullah menjual sekilo kurma. Lihat pada garisan pada perkataan tamran, tamran akan menjadi at-tamyiz. Baiklah, kerana tamyiz ni akan menjelaskan lagi isim yang berada di sebelumnya. Okey, lihat apa perkataan yang berada di sebelum tamran adalah perkataan kilo gharaman. Okey, menunjukkan timbangan lah, menunjukkan berat yang bermaksud sekilo. Jadi at-tamyiz tujuan dia adalah untuk menerangkan sekilo apa. Maksudnya sekilo tamar ataupun sekilo kurma sebagai contoh. Tak kisahlah kalau kita nak letak sekilo gula ke, beras ke, okey boleh. Janji dia adalah, benda itu adalah benda lah, nama. Okey, jadi kita lihat apa akan jadi kalau tiada tamyiz di situ. Okey, contohnya Abdullah menjual sekilo. Okey, jika tak ada tamyiz, maksudnya tak ada ni lah tamran. Okey, jadi kita tak ayat ni tak jelas lagi kan sekilo apa. Jadi kita kena letak isim selepasnya untuk menjadikan dia tamyiz di situ, untuk menjelaskan lagi isim yang berada di sebelumnya. Baiklah, seterusnya lihat pada contoh yang kedua, iaitu ishtaraitu misran qumashan, yang bermaksud saya membeli 1 meter kain. Baiklah, perkataan yang bergaris ini adalah at-tamyiz, iaitu qumashan. Kenapa ada at-tamyiz pada ayat tersebut? Kerana ia hendak menjelaskan isim sebelumnya. Isim sebelumnya adalah misran. Misran ni menunjukkan ukuran panjang lah. Jadi yang menunjukkan ukuran kepada ukuran panjang ni ataupun ukuran takaran, hendaklah ada tamyiz di selepasnya. Iaitu jika tak ada at-tamyiz, maka kita tak tahulah ukuran tu untuk apa. Jadi hendaklah diletakkan at-tamyiz di selepasnya. Okey, baiklah, seterusnya lihat pada contoh yang ketiga, iaitu fil fasli salasuna kursiyan, yang bermaksud di dalam kelas itu mempunyai 30 kerusi. Lihat di manakah at-tamyiz? At-tamyiz adalah berada di akhir sekali, iaitu kursiyan. Okey, kenapa at-tamyiz ni berada di akhir ni? Kerana dia hendak menjelaskan isim sebelumnya, iaitu salasuna. Salasuna adalah isim yang menunjukkan kepada bilangan. Jadi isim yang menunjukkan kepada bilangan hendaklah ada tamyiz di selepasnya, iaitu kursiyan. Baiklah, jika tiada tamyiz, maka tak lengkaplah ayat tersebut. Okey, dia akan jadi di dalam kelas itu mempunyai 30. Jadi kita tak tahu jumlahnya untuk apa. Jadi kena letaklah isim di selepasnya. Isim ni dipanggil at-tamyiz. Okay, seterusnya kita masuk kepada ta'rif at-tamyiz wa mawadhi'uhu. Maksud at-tamyiz dan bahagian-bahagiannya. Lihat pada maksudnya, huwa ismun nakirah mansub yuzkaru li bayani ismin qablahu. Yang bermaksud isim nakirah yang dibaca mansub. Dibaca mansub ni maksudnya dibaca berbaris atas lah, sebagai penjelas kata nama yang samar sebelumnya. Macam yang saya terangkan tadi, at-tamyiz
Dia hendak menjelaskan perkataan yang sebelumnya. Seterusnya, kita lihat kepada yaqa'u at-tamyiz fi arba'ah mawadhi', iaitu at-tamyiz terletak pada 4 tempat. Yang pertama, ba'da asma'il wazan, terletak selepas nama yang menunjukkan ukuran berat. Seperti contoh, bi'tuka ritlan 'inaban. Maksudnya saya menjual kepada awak 1 ritlan 'inaban. Okay, 1 ritlan anggur. Ritlan ni maksudnya ukuran timbangan, sama ada macam gram ataupun kilo. Jadi, inaban adalah at-tamyiz. Ritlan ni sebagai ukuran yang menunjukkan berat. Jadi, perlu ada at-tamyiz di sebelahnya. Baiklah, seterusnya yang kedua, ba'da asma'il kail. At-tamyiz terletak selepas perkataan yang menunjukkan ukuran takaran. Okay, macam ukuran ni lah, ukuran panjang, pendek. Okay, maksudnya seperti contoh, ishtaraitu litran haliban. Saya membeli 1 liter susu. Okay, haliban ni sebagai at-tamyiz. Dia hendak menjelaskan lagi ukuran. Isim sebelahnya adalah menunjukkan ukuran ni lah, takaran ataupun ukuran sesuatu benda tu lah. Seperti 1 liter. Jadi hendaklah ada tamyiz di akhir, di sebelahnya. Baiklah, seterusnya yang ketiga, ba'da asma'il masahah. At-tamyiz terletak selepas nama yang menunjukkan ukuran jarak. Okay, seperti contoh, zara'tu faddanan aruzan. Iaitu, saya telah menanam 1 ekar padi. Okay, aruzan di sini menjadi at-tamyiz kerana dia hendak menjelaskan lagi isim sebelumnya, iaitu isim sebelumnya ni menunjukkan ukuran jarak, iaitu 1 ekar. Baiklah, seterusnya yang keempat, ba'da asma'il adad, iaitu at-tamyiz terletak selepas nama yang menunjukkan bilangan. Seperti contoh, ja'a 'ishruna rajulan, iaitu telah datang 10 orang lelaki. Rajulan adalah at-tamyiz. Jadi, tujuannya adalah untuk menjelaskan isim sebelumnya, iaitu isim ini menunjukkan bilangan. Jadi, 4 tempat ini perlu ada at-tamyiz untuk menjelaskannya, untuk menjelaskan ukuran berat, untuk menjelaskan ukuran takaran, untuk menjelaskan ukuran jarak, dan at-tamyiz juga untuk menjelaskan bilangan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada at-tadribat, iaitu latihan. Sesuaikan jawapan yang betul. Yang pertama, asma'ul wazan, nama yang menunjukkan ukuran berat. Yang kedua, asma'ul kail, nama yang menunjukkan ukuran takaran. Yang ketiga, asma'ul masahah, nama yang menunjukkan ukuran jarak. Yang keempat, asma'ul adad, nama yang menunjukkan ukuran bilangan. Kita lihat pada bar. Yang pertama, la amliku shibran ardon. Saya tidak memiliki 1 inci tanah. Okay, yang bergaris ini adalah menunjukkan 1 inci. Okay, jadi awak semua boleh pilih yang mana satu jawapan yang betul. Jadi yang kedua, akala al-hisanu hufnatan sya'iran. Kuda itu telah makan sekaut rumput. Okay, sekaut ni adalah menunjukkan jumlah lah, macam semangkuk, sebakul ataupun segenggam. Okay, mana satu jawapan yang sesuai. Okay, jadi yang ketiga, ra'aitu ahada asyara tayran. Saya telah melihat 11 ekor burung. Jadi 11 ahada asyara ni menunjukkan apa? Okay, jadi yang keempat, indi misqalun zahaban. Saya mempunyai misqal emas. Ataupun misqal ni menunjukkan berat lah. Berat sesuatu emas. Okay, jadi bolehlah pilih jawapan yang sesuai di sini. Baiklah, seterusnya satu lagi latihan, ayin at-tamyiz. Jelaskan di mana at-tamyiz. Jadi
Saya nak awak gariskan je lah jawapannya. Mana satu at-tamyiz. Okay. Lihat yang pertama. Salasu ahwadin samakan talabiyan. Okay, di sini saya bacakan. Saya terangkan sikit macam mana cara nak cari at-tamyiz. At-tamyiz berada di perkataan yang akhir sekali. Dia mempunyai tanda baris tanwin berbaris atas. Jadi senanglah. Dah boleh nampak dah kat sini mana jawapannya. Saya bacakan. Salasu ahwadin samakan talabiyan. Pilih yang kedua. Khamsuna ghanaman. Yang ketiga. Amliku samanina baqarah wa tis'ina ghanaman. Di sini ada dua jawapan. Boleh pilih dua jawapan di sini. Seterusnya yang keempat. An akuna fallahan najihan fil mustaqbal. Jadi boleh pilih satulah di sini. Baiklah, seterusnya latihan lagi, isi tempat kosong. Pilih yang mana satu at-tamyiz. Yang pertama, ishtaraitu kilo, saya telah membeli sekilo apa di sini. Syari. Yang kedua, masyaitu salasah, saya telah berjalan 3. 3 apa? Berjalan sebanyak 3 berapalah? 3 meter, 3 kilometer. Boleh cari. Seterusnya yang ketiga, syarabatu ka'san, saya telah minum secawan apa. Yang keempat, ba'at Khadijah faddanan, saya telah membeli, Khadijah telah membeli 1 ekar apa. Yang kelima, fil fasli ashruna, di dalam kelas terdapat 10. Apa jawapannya? Di sini tufahan maksudnya buah apple. Asiran jus. Misron 1 meter. Tilmizan pelajar lelaki. Ardon adalah tanah. Baiklah, ini saja untuk penerangan saya mengenai at-tamyiz. Saya harap pelajar semua dapat memahamilah dan dapat menjawab soalan-soalan dengan betul. Baiklah, saya nak semua rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasul, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.